Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang penonton sekalian, alhamdulillah pada tahun ini, pada malam ini kita berbesar hati untuk sama-sama mengikuti suatu lagi wacana berkaitan tentang Al-Quds. Dan umum yang kita mengetahui pada Ramadan terakhir, pada hari Jumaat Ramadan terakhir, kita akan bangun dan bangkit untuk menyuarakan penentangan kita terhadap penjajahan Israel ke atas bumi Palestin. Pada malam ini kita amat berbesar hati dihadiri, kita jemput dua ahli panel yang tidak asing di kalangan kita. Yang pertamanya, kita ucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Muhammad Fauzi, yang merupakan anggota panel JAKIM, Akidah JAKIM dan juga ahli masyurah MAPIM, Pakar Berustaz. Alhamdulillah. Yang kedua, kita perkenalkan yang berbahagia Dr. Muhammad Faiz bin Na'man yang merupakan ahli majlis pemegang amanah Yadim. Terima kasih Dr. Faiz, kita bertemu lagi. Dia orang cakap macam Al-Quds ni setiap tahun kita akan berdating berdua lah. Yalah, kali ke berapa dah? Yang ketiga. Kali ketiga kita bersama ni. So, disebabkan ini merupakan acara tahunan, jadi kita mengalu-alukan seluruh rakyat Malaysia tidak kira agama untuk sama-sama mengikuti wacana berkaitan tentang Hari Al-Quds sedunia. Sidang penonton sekalian, umum kita mengetahui Baitul Muqaddis ataupun Al-Quds adalah merupakan salah satu tempat suci orang Islam. Kota ini terkenal yang kota peradaban, yang merupakan kota yang turut dihuni ataupun turut menjadi dambaan untuk rakan-rakan Kristian dan juga Yahudi. Namun semenjak tahun 1949, kita mengetahui bahawa perjanjian antara Israel dan Jordan telah menyebabkan kota ini terpisah menjadi dua pentadbiran, sehinggalah kepada kemenangan Israel pada 1967 telah mengakibatkan kota ini keseluruhannya ditadbir oleh Zionis Israel. Dan perkara ini amat memilukan kita selaku orang Islam. Dan pada malam ini, pada malam yang berbahagia ini, kita mengambil ruang sedikit masa kawan-kawan sekalian untuk kita berbincang tentang satu lagi isu yang melibatkan Palestin, melibatkan Zionis Israel dan melibatkan kita orang Islam, iaitu berkaitan tentang normalisasi Arab Israel. Adakah ia sebuah pengkhianatan? Jadi pada malam ini kita akan memulakan dengan mukadimah. Kita akan pergi dahulu kepada Dr. Fauzi, Ustaz, untuk bercerita sedikit tentang apa yang kita maksudkan tentang Arab dan Israel ini. Saya ingin memetik Ustaz tentang satu ayat Al-Quran dari surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Ustaz, seperti yang dimaklumi berdasarkan ayat pertama surah Al-Isra ini, bahawa perjalanan Isra'nya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di bumi yang diberkati sekelilingnya. Bolehkah Ustaz Fauzi terangkan lebih lanjut apakah yang maksud bumi yang diberkati ini di sini? Silakan Ustaz Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam surah Al-Isra ini merupakan ayat terakhir yang Allah Ta'ala bicarakan tentang bumi yang diberkati. Berdasarkan kepada ayat-ayat ini, kita para ulama menetapkan bahawa bumi yang terletak padanya Masjid Aqsa di Baitul Maqdis itu adalah merupakan bumi yang diberkatkan. Ini untuk menafikan sama sekali dakwaan kaum Yahudi Bani Israel yang mendakwa bahawa bumi yang dimaksudkan adalah bumi yang diberkati itu, mereka mendakwai sebagai bumi yang dijanjikan untuk mereka, a promised land. Kisah promised land ini diambil daripada kononnya perintah Tuhan kepada Ibrahim, kepada moyang mereka Ibrahim. Mereka panggil Patriarch Abraham. Dalam Bible atau dalam kitab Al-Muqaddas, kalau kitab Muqaddas surah Takwin, surah Takwin. Kalau dalam Bible Genesis ayat
Genesis 20, 18, 19, 20, 21 gitu. Dia kata Tuhan memerintahkan Ibrahim supaya berpindah ke negeri yang ditunjukkan untukmu dan untuk zuriatmu. Untuk do and do seeds. Seed itu benih, zuriatmu. Jadi Bani Israel, Yahudi Bani Israel terus menyimpulkan bahawa yang dimaksudkan dengan zuriat Ibrahim itu adalah mereka, hanya mereka, Bani Israel, Yahudi Bani Israel. Dan ayat itu sebenarnya disebut semula dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ. Dan kami selamatkannya, Ibrahim, daripada bakaran api King Namrud. Maka berserta dengan Lut, kami tunjukkan supaya berhijrah ke negeri yang kami berkatkan. Bumi yang diberkatkan ialah Palestin atau sebahagian pada Syam. Sebahagian pada Syam, Ardus Syam. Dalam Bible disebut the land of Canaan, Ardu Kanaan. Yang disebut Ardu Kanaan itu adalah bumi Syam. Kali pertama Allah Ta'ala sebut cerita bumi yang diberkatkan itu kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga kepada Nabi Musa. Kemudian Allah Ta'ala ulang sebutan itu kepada Nabi Daud. Kemudian Allah Ta'ala sebut ulangan sebutan itu kepada Nabi Sulaiman AS. Akhir sekali ayat yang modern terbaca tadi. Allah Ta'ala bawa jalan Nabi kita pada waktu malam Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna hal, bumi yang diberkati. Jadi kita umat Islam dengan tegas menetapkan bahawa bumi yang dimaksudkan, bumi yang di mana yang di atasnya terdiri Masjid Aqsa di Baitul Maqdis itu adalah bumi yang diberkatkan, bukan bumi yang dijanjikan. Dan inilah asas konflik kita. Kalau ikut Syed Qutb, pertemuan kita dengan Yahudi ada pertemuan sehingga hari kiamat. Kerana isu inilah mereka mengatakan bumi Palestin itu, bumi Palestin yang terletak pada Jerusalem adalah bumi yang dijanjikan untuk mereka. Dan kan kita berpegang bahawa bumi itu adalah bumi yang diberkatkan. Minta maaf Ustaz, kalau saya boleh tanya sedikit lah. Apa yang maksudkan dengan berkat itu sebenarnya? Baik, berkat ini, soal berkat ini sebenarnya memang disebut dalam Bible mereka, ayat-ayat yang dan impak berkat ni terlihat pada kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berada di negeri asal di Ur, di Babylon, Iraq sekarang. Nabi Ibrahim berkahwin dengan kekasih hatinya, saudara sepupunya, saudari sepupu Sarah. Ialah mana Nabi Ibrahim pada muda, orang yang warak, tak cari wanita lain. Yang dia nampak itu ialah keluarga dia. Kahwinlah dengan Sarah. Katanya ketika kahwin usia Ibrahim 18, Sarah dalam 14 gitu. Mereka kahwin pada muda dengan penuh kasih sayang, cinta mencintai, sampai sudah tak dapat zuriat. Sehingga Nabi Ibrahim usia 80 tahun Allah Ta'ala hijrah, minta hijrah ke negeri yang diberkatkan, usia 80 tahun kan dalam kitab, dalam sebutan kitab. Pindah saja ke negeri yang diberkatkan, ke Palestin, tak lama tu dapat zuriat. Impak pertama betapa berkatnya bumi itu kepada Nabi Ibrahim sendiri. Daripada muda, daripada bayangkan, daripada umur 18 tahun sampai umur 80, 18 to 80 baru dapat zuriat. Jadi dapat zuriat di mana? Di bumi yang diberkatkan. Impak pertama. Okey, faham. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi di atas penjelasan tu. Dan amat menarik perhatian saya sebab selama ni kita anggap macam Arab dan Israel itu ataupun Palestin, konflik Palestin dan Israel itu hanya nak berebut sekepi tanah. Tapi berdasarkan penjelasan Ustaz, rupanya pertumbungan ini disebabkan perbezaan pemikiran ataupun pemahaman. Apabila bangsa Israel mengatakan ini adalah bumi yang dijanjikan, maka kita mengatakan tidak, ini bukan dijanjikan untuk kamu, tapi bumi ini dah diberkati. Dan keberkatan itu barangkali melimpah untuk keseluruh umat manusia sebenarnya. Baik, daripada Dr. Fauzi, saya nak tanya kepada Dr. Faiz. Dr. Faiz, saya ada mengikuti kisah Dr. Faiz yang agak lantang menghentam Israel, memperjuangkan rakyat Palestin, dan terutama dalam isu normalisasi. Saya lihat Dr. Faiz juga ke depan dalam mengeluarkan tentang anti gerakan ini. Jadi Dr. Faiz, kita nak tanya, apakah itu sebenarnya normalisasi?
wajarkah asalnya dia disebut normalisasi ini juga boleh membawa kepada konotasi positif. Contohnya bila usaha dan kempen menutup aurat yang dijalankan oleh kerajaan suatu masa dahulu dengan dasar penerapan nilai-nilai Islam, yang pada waktu itu sebenarnya tak normal pun orang perempuan pakai tudung, bahkan sebagai agama pun tak pakai tudung. Tapi disebabkan usaha penerapan nilai Islam ini, maka berbondong-bondong kaum wanita, orang lelaki pun concern sebab usaha untuk menutup aurat. Jadi kalau kita gunakan terma yang sama, normalisasi, apa bila melibatkan Israel, terma normalisasi ini jadi satu yang bersifat monster, saksa, menakutkan. Dr. Faiz, tolong kupas sikit. Pertama sekali kita kena faham maksud ayat normalisasi itu yang berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu normalization, iaitu penormalan. Dalam bahasa yang panjang lagi, penormalan. Ataupun yang kita faham, sesuatu yang hendak kembali kepada nilai ataupun elemen yang normal. Jadi bila kita nak sebut berkenaan dengan normal tu, biasanya sudah tentulah kita ni, manusia ni akan letak piawai dia, apakah itu normal, ataupun penanda aras dia, apakah itu normal. Okey. Jadi bila membicara berkenaan dengan normalisasi ni, dia mengikut subjek dan konteks. Kalau macam yang dibicarakan oleh saudara Iswazi tadi berkenaan dengan dari sudut positif, memang ada normalisasi yang sudut positif, kan? Soalnya macam perubahan ke arah yang lebih baik, kan? Dari segi budaya, dari segi disiplin contohnya, kan? Dari segi teknologi, dia boleh jadi ke arah yang lebih baik. Perkara yang normal, sebagai contoh komunikasi kita sekarang ini menggunakan telefon pintar, kan? Ini normal bagi zaman kita, kan? Normalisasi, kan? Tapi apa yang berlaku ialah normalisasi ini juga melibatkan dari sudut geopolitik. Bila sebut sudut geopolitik, normalisasi antara hubungan antara negara dengan negara yang tertentu, ataupun sekelompok negara, gagasan negara dengan sekelompok gagasan yang lain. Bila melibatkan hubungan di peringkat diplomasi, di peringkat percaturan geopolitik, normalisasi ini dia boleh memberi pelbagai takrifan. Sebagai contoh, saya bagi contoh yang paling dekat dengan Malaysia, apabila Korea Utara memutuskan hubungan diplomasi dengan kita, maka dari segi normalisasi itu dah lari dah. Dia bukan lagi hubungan normal. Kalau nak pulih balik hubungan diplomasi kita dengan Korea Utara contohnya, akan dipanggil sebagai normalisasi hubungan antara Malaysia dengan Korea Utara. Itu saya bagi contoh yang paling dekat yang berlaku dengan kita. Kan, apa yang terjadi bila melibatkan Israel cuba menormalkan hubungan dia dengan jiran-jiran di rantau Timur Tengah contohnya, kan, negara-negara Islam di rantau Timur Tengah, negara-negara Arab ni, agak orang kata bertentangan dengan fitrah penubuhan negara Israel itu sendirilah, yang seperti mana kita masih anggap negara Israel yang ada sekarang ni lah negara haram Israel, bukan seperti mana nama negara Israel pada zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kan, iaitu kita pun dia ada bagi makna nama United Monarchy of Ancient Israelites. Yang ada sekarang ni lah negara haram Israel yang berbasiskan sekularisme yang bercampur aduk juga dengan beberapa elemen-elemen agama Yahudi yang diambil untuk ke arah ketuanan rasisme bangsa mereka semata-mata. Kan? Jadi benda yang bertentangan dengan fitrah untuk kita menganggap sebagai normal. Jadi kita sendiri sebenarnya apakah penanda aras yang kita guna ni? Adakah Israel itu dianggap normal bila buat hubungan dengan negara Arab, ataupun penanda aras itu ialah negara Arab itu yang normal sebenarnya? Yang tak normal ialah Israel. Jadi dekat sini ada kekeliruan pandangan beberapa pihak. Apakah itu yang dianggap sebagai normalisasi? Seolah-olah kalau pihak itu membuat hubungan diplomatik dengan negara Israel dianggap normalisasi, dianggap normal pada zaman ini. Walhal hakikatnya kalau kita tahu, kan, kalau tengok sejarah penubuhan negara tu dengan segala konspirasi Zionis untuk nak mendapatkan tanah dan penyembelihan dekat Sabra dengan Shatila, yang kita pun tak lupa, generasi saya yang saya muda lagi, saya pun kita baca sejarah, kita tahu benda tu berlaku dan tiada kompensasi apakah lagi permintaan maaf ataupun nak mengembalikan hak. Benda itu tidak berlaku. Jadi bagaimana kita boleh menganggap ada negara bila buat hubungan diplomasi itu dia dianggap sebagai normalisasi? Itu satu keanehan yang sebenarnya pernah dibincang panjang lebar oleh apa yang
ramai anggap sebagai pakar apa ilmu akhir zaman yang saya pun rujuk juga waktu saya muda dulu, iaitu Syekh Imran Nazar Hussein. Kan dia pun heran dengan apa benda yang berlaku sejak akhir ini apabila ada Judeo-Christian Alliance yang bagi dia di luar tabi'i lah kita kata, kan, agak di luar tabi'i apabila ada gabungan antara dunia Yahudi ni dengan dunia Kristian yang kita tahu satu masa dahulu pada zaman pertengahan zaman gelap dulu mereka tak boleh nak bersama, nak bersama. Kan? Tapi nampak gayanya benda dah upside down dah. Dah di luar tabi'i lah kita dah. Baik, terima kasih Dr. Faiz atas penjelasan tentang normalisasi. Ini agak menarik sebab dia ada kesinambungan daripada apa yang Dr. Fauzi sebutkan tadi, iaitu pertumbuhan pemikiran antara dunia Islam dan juga dengan dunia Israel. Dunia Israel mengatakan mereka itu insan terpilih, mereka yang berhak untuk mentadbir tanah Kanaan itu, bumi yang diberkati itu, dengan apa yang kita fahami sebagai orang Islam, bahawa bukan bumi itu bukan untuk korang sebenarnya, untuk semua orang. Baik. So, jadi kita nampak seolah-olah macam normalisasi ini terhadap hubungan Israel ini dia macam satu cara halus untuk engkau orang beriktiraf aku sebagai tuan terhadap tanah ini. Jadi boleh dikatakan bahawa kamilah yang bertanggungjawab untuk menjaga bumi suci Al-Quds. Jadi dengan membawa agenda normalisasi, secara tidak langsung kita bersetuju, ya, engkau adalah tuan ke atas tanah tu. Betul. Tadi bila doktor sebut tadi yang tentang konsep bumi yang berkat terkait rapat dengan Nabi Ibrahim dan zuriatnya, sebenarnya bila doktor sebut tadi bahawa Nabi Ibrahim akhirnya mendapat zuriat pada usia 80 tahun dan seterusnya berkembang yang dipanggil zuriatan thayyibatan, serta pertanggungjawaban Allah ke atas mereka. Jadi apakah boleh kita bersetuju dengan anggapan bahawa ya, bangsa Israel itulah adalah sebenarnya zuriatan thayyibah yang paling layak mentadbir Al-Quds? Doktor fikir macam mana? Nabi Ibrahim memuji Allah. Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Sehingga akhir ayat. Alhamdulillah, syukurnya di hari tua dapat ikut zuriat kita. Daripada 18 tahun umur kahwin tak dapat. 80 tahun hijrah, 85 dapat. 85 tahun dapat mula Ismail. Dapat Ismail, Allah Ta'ala hantar ke Mekah. Tak sebut lagi Mekah, tak sebut Mekah, hantar ke satu lembah. Nabi bawa sampai di tempat yang diilhamkan, letakkan. Nabi kata, Rabbi inni askat min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Itulah Mekah. Kemudian balik semua Palestin. Balik Palestin, dapat zuriat kedua Ishak. Allah Ta'ala tak tahu hantar mana, kekal. Kenapa? Ini berkaitan dengan ayat mula-mula Allah Ta'ala sebut pada Ibrahim di saat nak hijrah tadi, idzibtala Ibrahim bi kalimatin fa atammahun. Allah Ta'ala bagi ibtila. Orang sebut sekarang kata Allah Ta'ala bagi satu budak MC sekarang dia belajar. Allah Ta'ala bagi assignment pada Ibrahim. Ibrahim, aku akan anugerahkan kepada kamu zuriat. Kamu dan zuriatmu bertanggungjawab untuk mengimarahkan semula dua kiblat, dua tanah suci, iaitu Mekah dan bukan Mekah Madinah, Mekah dan Baitul Maqdis. Itulah akhirnya disebut diikat hubungan itu diikat dalam surah Isra. Subhana asra bi 'abdil lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa, daripada masjid haram ke masjid aqsa. Kenapa masjid haram, kenapa masjid aqsa? Dia gini, apabila Nabi kita baca ayat sesungguhnya rumah pertama in awal baitin wudi'a lilladzi bi Bakkah, sahabat tanya dia, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia kata, ya Rasulullah, kemana mana? Sesungguhnya rumah pertama dibina atas muka bumi untuk beribadat pada Allah ialah di Bakkah. Makkah lah, Bakkah tu tapak Kaabah tu, pusat kota Mekah ialah Bakkah, yang mana didirikan Kaabah di atasnya, itu Bakkah. Kemudian Abu Dzar tanya, sahabat lain ramai, apa Abu Dzar tanya, lepas tu ada rumah mana pun? Nabi jawab, Masjid Aqsa bi Baitul Maqdis. Abu Dzar tanya lagi, kam masafah bainahuma, berapa lama jarak? Nabi kita jawab 40 sana, 40 tahun aja. Jadi ada khilaf bilakah Kaabah atau Baitul Haram dan Baitul Maqdis didirikan, ada khilaf. Tapi jumhur bersetuju okey. Pada zaman Nabi Adam kedua-duanya dah ada. Tapi apabila Nabi Ibrahim diperintah Allah Ta'ala bawa
zuriatmu ke satu tempat yang aku tak ketunjukkan. Nabi Ibrahim bawa, wahai Tuhan, sesungguhnya aku bawa zuriatku ke satu lembah yang kering kondah, tak ada apa-apa. Tapi Nabi Ibrahim boleh sebut inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang masa tu bangunan tak ada. Kenapa tak ada? Zaman Nabi Adam dah ada, dah buat. Kenapa zaman Nabi Ibrahim tak ada? Jawabnya, semua bangunan yang pernah ada atas muka dunia hancur lebur musnah disebabkan oleh banjir zaman Nabi Nuh. Kena banjir zaman tak ada rumah Allah ke rumah apa semua tak ada. Jadi ibtilak tadi, assignment yang Allah Taala bagi kepada Ibrahim itu dan zuriatnya. Sebab bila Allah Taala sebut apa ni, wa idtala Ibrahim bi kalimat fa'tamahunna, Allah kata qala inni ja'alka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim kata min dzurriyyati. Qala la yanal ahlu zalimin. Okey, kamu dipertanggungjawabkan untuk memimpin umat manusia. Allah tak itu Nabi Ibrahim tambah dan zuriatku juga. Okey, tetapi bukan zuriatmu yang zalim. Kan? Jadi kita tahu daripada ayat tadi, alhamdulillahillazi wahabani itu. Jelas bahawa Ibrahim dianugerahkan dengan dua zuriat. Satu Ismail, daripada Ismail menjadi bangsa Arab. Yang kedua Ishak mereka Yaqub bergelar Israel. Anak-anaknya menjadi induk pada Bani Israel. Jadi antara bangsa Arab dengan Bani Israel macam sepupu baru. Kan? Tapi di sinilah jahatnya kaum Yahudi daripada awal lagi. Mereka telah tahrifkan kitab mereka, bahawa zuriat ia dikatakan bumi Tuhan janji kepada mereka itu untuk Ibrahim dan untuk zuriatnya mereka. Dan mereka nafikan Ismail. Dan satu lagi, jahatnya Yahudi dan Bani Israel sampai hari ini melalui lobby Yahudi Zionis antarabangsa, mereka berjaya mewujudkan satu undang-undang antarabangsa, iaitu sebarang yang dianggap sebagai antisemitism adalah jenayah kemanusiaan. Di Eropah menjadi undang-undang. Sebarang kutukan terhadap Yahudi, sebarang kutukan momokkan dianggap jenayah kemanusiaan. Kenapa? Kerana mereka ini adalah kerana perbuatan seperti itu adalah dianggap sebagai antisemitism. Kenapa antisemitism? Kerana Bani Israel daripada Semitik. Kalau Bani Israel daripada Semitik, yang kamu buat kepada Palestin, kamu buat kepada bangsa Arab, kamu tindas, kamu musuh, kamu tembak, juga antisemitik. Kerana bangsa Arab juga sama seperti kamu, juga Semitik. Kamu daripada Ishak daripada Ibrahim daripada Sam bin Nuh, sama juga. Arab daripada Ismail bin Ibrahim daripada Sam bin Nuh AS. Sebenarnya sama-sama Semitik. Bangsa Arab, kaum muslimin bangsa Arab, Yahudi dan Israel, memang kedua-dua Semitik. Tapi kamu telah memonopoli istilah Semitik itu sehingga sebarang serangan kepada kamu dianggap serangan terhadap Semitik. Ini kamu buat pada bangsa Arab. Itu suatu ketidakadilan yang berlaku. Ya, jelas. Terima kasih Ustaz Fauzi di atas penjelasan tersebut. Saya tertarik dengan surah Al-Baqarah yang Ustaz sebut tadi. Apabila Allah melantik Nabi Ibrahim dan zuriatnya untuk menjadi imam bagi manusia, dan Allah tahkikkan bahawa hak boleh jadi imam ataupun pemimpin manusia ini daripada zuriat kamu, tapi la yanalu ahdil qaum zalimin. Bukan orang-orang yang zalim. Ketara sangat bahawa apabila rejim Zionis Israel ini bertindak zalim ke atas orang Palestin terhadap orang-orang sekitarnya, ini sekaligus mereka tertolak daripada ayat tersebut. Tidak dianggap. Tertolak daripada ayat tersebut. Jelas tidak. Kan? Okey. So, Dr. Faiz, kita mengetahui dalam isu normalisasi ni pada era terkini, UAE dah jadi champion. Kemudian diikuti oleh Bahrain, Morocco, Sudan, ada dengan cerita pun kata Oman pun ini juga, barangkali Arab Saudi pun mungkin gitu. Cuma nak mengaku tak mengaku je lah pokok ni. Tapi kita sebenarnya isu normalisasi ni sebenarnya bukan dimulai oleh UAE juga sebenarnya. Apabila Jordan dan Mesir melakukan perjanjian damai dengan Israel, so itu dah berlaku, dah normalisasi sebenarnya. Bahkan Turki yang konon-konon kita anggap sebagai juara untuk orang Islam, di negara mereka sendiri ada kedutaan Israel. Wayang. So jadi bukan UAE lah sebenarnya. UAE dia pun orang cakap pengikut jugalah, dia imam dia juga nak buat benda ni kan. Jadi usaha licik ini kita perhatikan yang dibinkan atas nama perdamaian, atas nama normalisasi, itu sebenarnya lanjutan daripada Deal of Century yang ditaja oleh US, oleh bekas presiden mereka iaitu Donald Trump. Jadi apa ni Dr. Faiz, kita nak tanya, jadi bila beberapa negara Arab sudah mula untuk menormalisasikan hubungan mereka dengan Israel, wahal bergaduh selama ni,
ni kebaikan ni pada mereka ni apa sebenarnya yang benefit daripada apa ni? Ya, dia normalisasi kan dia bertitik tolak atas beberapa faktor sama ada tekanan daripada pihak yang mengawal ekonomi dunia zaman sekarang dan juga faktor percaturan geopolitik di Timur Tengah tu lah. Apabila kita pun tahu pergeseran antara Iran dengan Arab Saudi pun makin memanas sejak hari ini kan, dan baru-baru ni pun kita dengar di mana loji nuklear dia pun diserang kan secara mengejut oleh, kita pun yakinlah Zionis lah serang tu kan, apakah lagi saintis pun ada kena bunuh apa semua macam-macam kan. Jadi nampaknya bila situasi ni memanas dan diperparahkan lagi dengan situasi negara-negara Arab dekat Gulf dekat Teluk ni, kita pun tahu mereka ini selama ini jadi kaya raya dan bergantung sumber ekonomi dengan minyak, dan minyak ini sesuatu benda yang terhad, dan oleh atas kesedaran itu mungkin mereka dah mula memikirkan bagaimana untuk hidup dalam dunia pasca minyak kan. Jadi mereka buat beberapa inisiatif untuk pelaburan, untuk nak membuka pasaran. Dekat situlah yang mereka termasuk perangkap oleh Donald Trump tadi, deal of the century kan. Salah satu pihak yang secara ekonomiknya agak berkuasa di Timur Tengah kerana di backup oleh satu kuasa besar dunia iaitu Amerika Syarikat, iaitu negara Israel. Dan negara ini pun kita pun tahu dia mempunyai bom atom apa semua kan. Jadi atas kapasiti begitu, apabila datang tawaran daripada negara Israel kepada negara-negara Teluk ataupun negara-negara Arab yang ingin membuka pasaran mereka, ingin nampak lebih global, ingin nampak lebih up to date dengan trend semasa banyaklah perkara-perkara. Jadi dekat sinilah yang pada anggapan saya lah, pada pemikiran saya, mereka dah masuk salah satu perangkap yang memang dah dipasang sudah lama dah. Satu hari nanti macam mana pun mereka akan tunduk ke arah Israel yang datang dengan pelbagai tawaran. Okey, antara yang benda yang kita tahu dan kita pun boleh tengok sendiri buktinya dekat luar sana, Israel memang maju dari segi teknologi yang terkini. Bukan hanya ketenteraan tapi macam-macam bidang kan. Kita pun tahu negara Arab yang kaya raya ni kan, walaupun mereka kaya raya, kebanyakan teknologi mereka import daripada luar kan. Mereka tak develop, mereka tak membina teknologi mereka tersendiri ataupun trademark mereka kan. Boleh dikatakan segala kekayaan mereka ni banyak sangat kebergantungan kepada dunia barat, Eropah dan juga sampai ke China pun ada kan yang datang buat projek dekat tempat mereka. Jadi mereka sendiri banyak kebergantungan kepada teknologi, dan benda itu antara yang ditawarkan teknologi kan. Dalam teknologi itu ada juga unsur-unsur keselamatan, ketenteraan, dan para pemerintah Arab ni mereka tahu kemampuan rejim Zionis ni untuk melakukan assassination. Contohnya kalau kita tak ikut skrip mereka kan, dia boleh terjadi dengan apa yang sekarang dihadapi oleh negara Iran contohnya kan, dekat Iraq, dekat Syria pun mereka ada juga bukan ada jugalah, memang mereka sedang mengganggu lah kan. Jadi kacau bilau kan. Bila perkara ni berlaku, jadi mungkin pemimpin Arab yang disebut tadi, mereka melihat kalau mereka tak menerima tawaran daripada Israel, mungkin negara mereka akan diganggu kan secara dalaman dan luaran kan. Jadi kita tahu modus operandi Mossad macam mana, bukan lagi rahsia kan. Mossad lagi apa lagi, dia banyak, dia punya elemen ketenteraan yang subversif ni banyak, bukan hanya Mossad. Yang kita tahu Mossad, tapi dia banyak lagi bawah-bawah tu kan. Jadi ini antara perkara yang dilihat tawar-menawar tu berlaku. Ada sedikit benefit mungkin negara Arab yang berkolaborasi dengan Israel itu dapat, but benefit yang paling besar, manfaat yang paling besar ialah Israel tu dapat sebenarnya apa yang mereka idamkan selama ini kan. Jadi kita boleh simpulkan bahawa usaha normalisasi ini bukan sekadar cerita hubungan diplomatik, tapi dia datang dari aspek ekonomi, dia datang dari aspek persenjataan, dia datang dari aspek perdagangan, sosial begitu. Umum lah. Ini mungkin saya nak tambah sikit dengan Dr. Faiz lah. Barangkali golongan kapitalis orang yang paling happy lah kalau berlaku normalisasi ni. Kita tak payah nak kelang kabut, nak berperang apa semua bagai. Selama ni hampa bertelagak macam tu, aku nak berniaga payah weh. Jadi bila hampa orang cakap melakukan hubungan baik dengan Israel, jadi dengan harapan bahawa akan berlaku perdamaian, jadi senanglah
kapitalis untuk buat bisnes, orang semua akan dapat pekerjaan. Saya rasa dalam deal of century pun itu juga ditawarkan. Ya. 700 bilion USD yang ditawarkan kepada Palestin untuk menerima deal of century ini. Jadi akan berlaku prosper sedemikian rupa. Kita boleh jangkakan ini akan berlaku ataupun tidak sebenarnya. Kalau tengok sejarah lah, segala banyak perjanjian antara orang yang beriman lah dengan kaum Yahudi ni, dia biasanya ending dia akan dikhianati lah. Kalau kita tengok sejarah dia, even pada zaman Nabi lagi kan, kita dapat tengok jelas kan, apakah lagi pasca zaman Nabi Muhammad ni lagi lah kita tengok bagaimana kelicikan Bani Israel ataupun kita namakan sebagai orang Yahudi pada zaman sekarang ni di bawah Zionis ni. Segala perancangan yang mereka buat akan menguntungkan bangsa mereka sahaja sebenarnya, dan mereka yang berkolaborasi dengan mereka sama ada diperkudakan, dipergunakan ataupun hanyalah rakan sementara yang kemudiannya akan dikhianati lah kan. Kita tengok apa yang terjadi dengan Saddam Hussein kan, apabila dulu pun dia pernah dibantu oleh Amerika Syarikat dalam perang Iran dengan Iraq. Apa yang terjadi kan? In the end of the day, Saddam Hussein dimusuhi oleh Amerika Syarikat atas arahan juga daripada pihak Israel. Kan kita pun tahu Saddam Hussein pernah juga melancarkan roket Scud ke arah Israel. Itu zaman-zaman akhir dia lah, dan apa yang dia kena, dia berjatuh. Jadi banyak pemimpin-pemimpin Arab yang dilihat lantang, walaupun mereka ni sebenarnya ada masalah dengan cara corak pemerintahan yang memang tak ikut syariah lah kan. Mereka ni pihak yang diktator macam Muammar Gaddafi contohnya kan, macam Saddam Hussein, betul mereka diktator tapi secara relatifnya negara mereka aman. Secara perbandingan pada ketika itu aman. Berbanding sekarang. Sekarang memang kucak kacir. Libya kucak kacir, Iraq memang jahanam lah. Apa nak jadi tak tahu. So inilah apa situasi yang dibentuk apabila ada pemimpin Islam dia percaya dengan janji golongan yang menjadi boneka kepada Zionis. Macam arwah Muammar Gaddafi. Kalau kita ingat, dia pun ada dekat akhir dia ada percaya dengan perjanjian apa yang dibuat. Kan apabila kalau tak salah saya dia ada bayar wang kerugian kerana Lockheed. Yes. Kerana yang Lockbuy apa? Yes. Yang peristiwa rampasan kapal terbang, dia pula bayar, dia pula nak settle, dia nak buat baik apa semua. Kan segala usaha yang dia cuba buat dengan kawan-kawan Zionis ni akhirnya menikam dia sendiri. Kan, jadi kita pun risau kan, pemimpin-pemimpin Arab ni yang buat hubungan baik ataupun yang berfikiran hendak membuat hubungan baik dengan negara Israel kan, tanpa mungkin berfikir lebih panjang, telah meletakkan bukan hanya diri mereka tapi negara mereka dalam bahaya. Itu pandangan kita lah, mengikut sejarah yang dah berlaku. Dia tak jadi buat. Okey, menarik apa yang Dr. Faiz kupas. Dr. Fauzi, kalau kita boleh tambah, bila kita memahami persoalan pertanggungjawapan oleh zurat terbaik Ibrahim AS terhadap dua Masjidil Haram ini, iaitu Tanah Suci Mekah dan Masjid Al-Aqsa, bagaimana kita hendak mendepani dakwaan kaum Yahudi bahawa Baitul Maqdis, Palestin seluruhnya adalah hak milik warisan mereka untuk bangsa mereka secara mutlak. Kononnya ini adalah janji Tuhan ke atas moyang mereka, iaitu Ibrahim. Macam mana kita nak mendepani dakwah ni? Sebab ketara sekali isu normalisasi ini akhirnya Arab itu sendiri yang duduk berjiran dengan Israel itu, mereka pun percaya kan, kita yang Melayu duduk jauh ni macam mana? Macam mana Pak Ustaz? Yalah, betul lah. Bila Allah Ta'ala kata kami bagi pertanggungjawaban assignment kepada Ibrahim, kepimpinan umat manusia. Kepimpinan umat manusia. Kan Nabi Musa ada sebut, wahai kaumku, ingatlah nikmat Tuhan kepada kamu, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan kepada kamu ni pangkat raja-raja, nabi-nabi yang tidak pernah ada pada bangsa lain. Maknanya zaman umat Nabi Nuh semua tak ada ya. Dan memang betul kerajaan Bani Israel telah diasaskan sejak zaman Nabi Daud yang mereka sebut King David, dan memerintah beratus tahun. King David digantikan oleh King Solomon. Memang betul ya. Dan Nabi kita pun sebut dah hadis dia, kanat banu Israel tasatsum anbiya'uhum kullama halaka nabiyyun khalafu nabi illa annahu la nabi min ba'di wa innal khulafa. Bani Israel dulu pemimpin besar mereka sentiasa nabi-nabi. King David nabi, King Solomon nabi, dan berapa Ezekiel itu Nabi Zulkifli.
nabi-nabi. Yalah, akhirnya mereka melakukan fasad 2 kali. Dan surah Israel wa katabna ala bani apa? Sesungguhnya kami dah tentukan bahawa Bani Israel melakukan fasad sebanyak 2 kali. Ya. Katabna apa? Wa katabna ala bani fil kitab apa? Doktor boleh sebut. Maknanya kami surah Isra tu yang kata sesungguhnya Bani Israel melakukan fasad sebanyak 2 kali. Fasad tu fasad fiddin. Kerosakan, bukan kerosakan ni dari segi agama. Dia kali pertama dikatakan raja zurat Nabi Ibrahim Nabi Daud, Nabi Sulaiman, raja-raja king-king siapa lama satu zaman 300 tahun selepas Nabi Sulaiman, selepas zaman Nabi Sulaiman, katanya raja tu kahwin dengan seorang puteri Isabel, Princess Isabel daripada Tyre. Tyre ni Lebanon sekarang. Yang keluarga apa ni Isabel ni adalah penyembah berhala Baal. Baal dalam Bible sebut Baal, B-A-L, Baal. Dan lama sehingga mari dan beberapa nabi untuk mendepani raja yang telah memberikan keizinan kaum Bani Israel menyembah berhala Baal di dalam kota suci Baitul Maqdis. Antara Nabi Ilyas. Nabi dia kata atad'una Ba'ala min dunillah. Adakah kamu semua telah menyembah Baal selain pada Allah? Sedangkan siapakah yang sebenar-benar yang al-khaliqin, khairul khaliqin? Baal ke Allah? Itu contoh. Jadi akhirnya Allah Ta'ala musnahkan Bani Israel ini melalui serangan Nebuchadnezzar. Musnahkan kekuasaan Bani Israel. Kamu dia buat lagi. Bila Roman datang, mereka menjadi bila Roman datang, lama kemudian satu masa Allah Ta'ala lahir sewaktu Roman menjajah Palestin, menjajah Baitul Maqdis, menjajah Jerusalem, Bani Israel tertindas. Maka Allah Ta'ala hantar Nabi Isa Al-Masih, yang dia orang panggil Mesia. Dalam akidah dia orang, akidah Yahudi, dia kata setiap kali Bani Israel tertindas, Allah akan hantar Mesia. Mesia pertama Nabi Musa, ketika selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun dulu. Ketika Roman Empire menjajah Palestin, jajah Jerusalem, Allah sudah hantar Nabi Isa Al-Masih. Tapi dia orang tak percaya sebab dia orang tak boleh terima sebab Nabi Isa tak ada dia tak boleh terima ini Mesiah. Tapi tak apalah. Dan mereka sebaliknya bekerjasama dengan pemerintah Roman untuk melakukan konspirasi pada Nabi Isa dan ditangkap nak dibunuh lah. Yang mereka kata kami telah salib, ialah Allah Ta'ala kata bukan, mereka bukan menyaliknya, mereka bukan membunuh, tapi mereka kami angkat. Okeylah. Tapi kesan daripada itu Allah Ta'ala hancurkan lagi sekali Yerusalem, dan apa ni, hancurkan oleh Roman ni buang Bani Israel, dibunuh-bunuh. Yang sempat lari itu yang lari ke Madinah ramai tu zaman tu. Bila Nabi kita hijrah mana, tak ramai Yahudi lari pada peristiwa itu lah. Yang tak sempat ditangkap, yang tak sempat dibunuh, yang tak sempat yang selain pada bunuh yang ditangkap ramai-ramai dibuang ke Eropah, dibuang ke seluruh tanah jajahan. Allah Taala sebut ni wa qatta'nahum fil ardi umama, wa qatta'nahum, kami tabur-taburkan mereka fil ardi urubba. Betul apa? Bahasa? Diaspora. Disperse. Buang. Fil ardi umamane ardi urubba, iaitu di Roman dibuang ni ke seluruh tanah jajahan, iaitu di Eropah. Sebab tu bila zaman moden tahu-tahu ada Yahudi di Poland, ada Yahudi di England, ada Yahudi di seluruh, kan? Okey. Nak balik semula. Apabila Bani Israel telah mensia-siakan amanah kepimpinan umat manusia, Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad SAW. Inilah orangnya yang akan mengembalikan semula kepimpinan Rabbani. Buktinya pada malam Isra Mi'raj, sebelum Nabi itu, Nabi kita melakukan solat Jumaat yang pertama. Itu solat Jumaat yang pertama. Nabi jadi imam, makmumnya seluruh anbiya, arwah para anbiya, termasuk para Nabi Bani Israel, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, menggambar. Ini simbol bahawa bermula bersamaan ini kepimpinan umat manusia akan berpindah kepada Muhammad dan khalifahnya. Nabi kata Bani Israel dipimpin oleh raja-raja.
dipimpin oleh nabi-nabi mereka. Raja-raja mereka ada nabi. Tetapi tak ada lagi nabi sesudahku. Yang ada ialah khalifah. Jadi kepimpinan umat manusia yang Allah Taala katakan la yanal ahlul zalimin tu, selepas Bani Israel mensia-siakan amanah kepimpinan, Allah Taala pindah kepada Nabi Muhammad. Dan sebelum Nabi Muhammad, Allah Taala tak bagi juga, tak iktiraf juga kepimpinan musyrikin, walaupun musyrikin pun Arab. Walaupun Abu Jahal pun Arab, bapa saudara Nabi, pak cik Nabi juga, keturunan Ismail tak iktiraf. Sama sebagaimana Yahudi Allah tak iktiraf, musyrikin pun Allah tak iktiraf. Tapi yang iktiraf ialah kepimpinan Rasulullah dan khulafah selepasnya. Khulafah selepasnya. Ada khilaf lah, khulafah 12 lah. Ada khilaf lah. Jadi itu. Sebenarnya berdasar pada bermula saat Isra' Mi'raj, bermula saat Nabi kita solat Jumaat itu, bermula saat itu bahawa tanggungjawab menjaga, mengimarah sama ada Baitullahil Haram di Makkah maupun Baitul Maqdis adalah kena kita umat Islam. Tak ada, Yahudi sudah selesai. Yahudi sudah tidak lagi melaksanakan, telah mensia-siakan amanah. Habis. Kelas. So, sangat menarik kupasan Dr. Fauzi ini. Bila kita memahami bahawa dunia ini sepatutnya ditadbir oleh khalifah daripada orang Islam, daripada zuriatnya Rasulullah yang bersambung daripada Nabi Ibrahim. Memang ini satu kupasan yang baik. Bukan di sinilah untuk kita berbicara. Kita nak kembali kepada Dr. Faiz. Anyway, terima kasih Dr. Faiz atas pencerahan tu. Secara peribadi, it spark my mind lah sebenarnya. Okay, ada benda yang boleh kita halusi benda ni kan. Okay. Dalam surah Al-Ma'idah, Dr. Faiz, yang artinya kamu akan dapati yang paling kuat bermusuh dengan kamu adalah Yahudi dan yang syirik. Ayat 82. Musyrikin. La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Hubungan hukum normalisasi berdasarkan fatwa ulama Azhar pada tahun 1996 mengatakan haram. Begitu juga dengan Kesatuan Ulama Sedunia dan pelbagai lagi badan fatwa yang berautoriti menegaskan bahawa normalisasi itu adalah haram. Ini saya petik daripada satu blogger, berkata Syekh Hasan Ad-Dadu As-Sanqiti, segala bentuk perjanjian dengan penjajah adalah haram dan ia tidak asas langsung dalam agama Islam. Tidak kiralah perjanjian Camp David, Oslo ataupun hubungan diplomasi atau perniagaan, semuanya adalah haram dan batil. Ini melibatkan dengan rejim Zionis Israel. Selaku pemerhati yang condong kepada kumpulan Al-Muqawamah Palestin, tindakan pemimpin Arab ini memang agak mengecewakan kita lah. Kita berahi dengan Hamas, kita berahi dengan Jihad Islami, dengan Brigade Al-Qassam, Hizbullah yang memang antara kumpulan-kumpulan penentang terhadap penjajahan Zionis ni. Al-Muqawamah. Jadi memang agak mengecewakan kita lah bila orang Arab itu sendiri, sebahagian Arab menentang, sebahagian Arab boleh pula bersama. Memang agak mengecewakan kita lah. Jadi kita sebagai orang awam yang kasihkan bangsa Palestin, yang rindukan kedamaian di kalangan rakyat Palestin, yang nak lihat rakyat Palestin merdeka daripada cengkaman Zionis. Jadi kita menuntut ketegasan kerajaan Malaysia dalam soal ini. Jadi komen doktor tentang hal ni. Ya, saya sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang manusia yang kita menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan sejagat, dan sudah tentulah dalam hal menepani isu Palestin kita lihat dari sudut dari segi hak yang dah tercabul, di mana ia berkaitan dengan soal kemanusiaan dan penindasan yang dilakukan, yang terjadi sejak sekian lama. Atas dasar itulah kan sebenarnya dunia yang bersimpati kepada Palestin bukan kerana dasar sama akidah pun. Kadang-kadang kita tengok warga island contohnya, Brazil pun ada juga. Saya dapat faham beberapa pemimpin dan warga negara tersebut memang menyatakan sokongan kepada perjuangan orang Palestin. Even Cristiano Ronaldo, pemain bola tu pun secara terbuka memang sokong Palestin, sedangkan dia bukan Muslim. Apakah lagi kita ni yang orang Islam kan, yang sejak kita kecil lagi kita diajar bahawa setiap orang Islam itu bersaudara. Jadi apabila menebani isu Palestin ni, kita melihat dari sudut akidah kita,
Kita pun melihat dari segi sudut kan kematangan kita, pengetahuan kita tentang hal kemanusiaan, tentang hal hak dekat situ. Jadi di sinilah kalau kita tengok dari segi tradisinya sejak penubuhan Malaysia lagi, kita mengambil haluan di mana kita menyokong perjuangan Palestin. Sejak Tengku Abdul Rahman menjadi setiausaha OIC yang pertama lagi, kita tak pernah lari daripada landasan itu. Mana-mana pemimpin yang naik dan juga yang pergi pun, jika memimpin Malaysia, tidak pernah lari daripada konsep itu. Negara Malaysia memang terkenal sebagai negara yang menolak langsung secara jelas penubuhan negara Israel. Even di pentas dunia pun kita cukup lantang lah kena pula sebelum ni lah sebelah pemimpin kita sebelum ni macam Tun Dr. Mahathir memang lantang sungguh lah kalau dia hentam pihak Israel ni jadi setiap pemimpin ada caranya tersendiri, tapi asas negara kita memang tak berkompromi dengan penubuhan, apakah lagi kerjasama dan pengiktirafan kewujudan negara Israel itu. Namun dalam mendepani realiti semasa, kita kena sedar juga keadaan kita ni. Keadaan kita sebuah negara yang kecil dan kita pula dikelilingi, boleh dikatakan lah proksi Zionis pun ada dekat kita Contoh Singapura paling dekat Singapura Indonesia bagi saya dia pun sedang menghadapi situasi seperti Malaysia juga sebab dia pun majmuk yang teramat sangat, dia pun ada kebergantungan itu ini apakah lagi kita yang lebih kecil jadi bila kita nak menentang Zionis ni bukan perkara mudah, dan untuk nak menghalang 100% pengaruh mereka memasuki negara kita pun agak sukar kerana orang Yahudi ni dia ada kat merata dunia sebagai banyak warga negara pun, dan produk mereka pun boleh datang daripada US apa semua jadi kita sedang pakai pun sekarang ni kita pun sedang menggunakan banyak produk-produk yang berasal daripada sentuhan orang yang menyokong Zionis itu sesuatu kadang-kadang yang tak dapat dielakkan pada zaman sekarang cuma selagi mana kerajaan Malaysia ni berkuasa, selagi itulah ada kewajaran untuk kerajaan Malaysia terus bertegas dalam isu-isu fundamental yang melibatkan hubungan Israel dengan dunia Islam bukan kita tak boleh nak berdamai, tapi berdamai itu perlulah ada penanda arasnya kita berbalik dari soal normalisasi. Apa penanda arasnya apa yang normal itu yang kita selagi tak define tu dengan jelas dan juga dengan adil, selagi itulah sebenarnya saya harap benar supaya kerajaan Malaysia tidak termasuk perangkap yang sedang dibuat dah lama untuk umat Islam kita ni. Okey, terima kasih Dr. Faiz. Dah hampir 40 minit kita berbicara. Kita berbual tentang isu normalisasi Arab dan juga tentang sejarah Israel. Dr. Fauzi, kalau boleh menyampaikan sedikit khulasah kesimpulan daripada perbahasan kita ini. Pertamanya, adakah Dr. Fauzi bersetuju apabila Arab melakukan normalisasi bersama Israel, ia adalah sebuah pengkhianatan? Doktor bersetuju atau tidak? Sebenarnya kecondongan yang dibuat oleh pimpinan Arab akhir-akhir ini sudah merupakan satu pengkhianatan kepada keputusan Musyawarah Agung Liga Arab yang dibuat di Khartoum, Sudan tahun 1969, iaitu sebaik saja sesudah perang Arab Israel yang kedua tahun 1967, di mana walaupun dalam perang itu pihak Arab yang terdiri pada Mesir, Syria mengalami kekalahan teruk, tetapi semangat mereka masih belum patah. Dalam sidang kemuncak itu yang dipengerusikan oleh Presiden Sudan masa itu, Presiden Jeneral Ja'far Numairi tahun 1969. Kesimpulannya apa dia? Rumusan pada dia ialah dia la thalatha. Tiga tidak ni. Antaranya la tatbi'. Walaupun berlaku tidak akan tunduk, tidak akan berdamai, tidak akan tunduk. Istilah tatbi' ni. Tatbi' ni normalisasi tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh pimpinan negara Arab sekarang, khususnya yang di pemimpin orkestranya, saya tengok anak Raja Saudi sekarang lah, Muhammad bin Salman, itu orkestranya. Dan bukan dia bukan Saudi akhirnya kan. Saudi ni dia macam tu, mana dia diarahkan semua selesai, dia akan buat penutup lah, dia akan buat dia buat khatimah. Sekarang ni tak selesai lagi. Dia sekarang tak selesai. Jadi jadi
persoalan kepada apakah itu satu pengkhianatan, bukan sahaja pengkhianatan kepada ummah, kepada pengkhianatan kepada keputusan Liga Arab sendiri. Sidang kemuncak Liga Arab tahun 69 di Khartoum, itulah titik tolak pertama situ pengkhianatan telah berlaku. Apalagi pengkhianatan kepada memang satu pengkhianatan lah, tak boleh terima. Sebab semua tahu dunia Islam, dunia bukan Islam, bahawa negara Israel ditegakkan di atas rampasan bumi Palestin tahun 1948, yang memang sebelum negara Israel dianggap, penubuhan negara Israel memang dianggap dipanggil illegal state, negara yang negara haram Israel, ya, illegal state, konsep. Jadi kita umat Islam memang bertegahlah. Dan sebagaimana yang Dr. Faiz sebut tadi, negara Arab sudah diambang sangat bahaya, crucial untuk melakukan tatbik. Kita harap rantau Islam yang juga besar Nusantara ni, Indonesia dan Malaysia, tetap kekal. Sekurang-kurangnya kekal dengan asas bahawa kita menyokong keadilan. Daripada dulu masyarakat, sama ada Indonesia atau Malaysia, kita mendukung konsep keadilan. Sedangkan apa yang berlaku di Timur Tengah, iaitu penubuhan negara Israel itu sendiri, adalah merupakan sesuatu yang dianggap tidak adil. Penubuhan negara itu sendiri tidak adil. Jadi sebagai rantai yang mendukung keadilan, keamanan, insya-Allah kita mengharapkan pimpinan Islam di rantau ini tetap kekal dengan bersama keadilan. Bukan keadilan PKI, bersama dengan keadilan, menegakkan keadilan. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Fauzi di atas kesimpulan yang telah dinyatakan. Dr. Fauzi bersetuju bahawa normalisasi tidak kira sama Arab Israel ataupun orang Nusantara nak bernormalisasi dengan Israel, itu memang totally mutlak adalah sebuah pengkhianatan. Baik, Dr. Faiz, sebagai penutupnya juga, kita mengetahui bahawa Israel ini dia memang mengidamkan untuk mewujudkan Israel Raya. Dan kita nampak bahawa bila melakukan normalisasi ni seolah-olah macam pintu untuk dia mendapatkan apa yang mereka cita-citakan tersebut. Saya rasa orang Israel juga memahami dan beriman tentang bumi yang diberkati itu. Bumi yang dijanjikan. Bumi yang dijanjikan, dan sebenarnya bumi yang diberkati itu pun mereka pegang dia tidak. Diorang tak bersungguh lah nak pertahankan Palestin, tak bersungguh lah nak menguasai Lebanon, nak menguasai Syam. Indeed sebenarnya aku pun beriman juga macam korang beriman sebenarnya. Okay. So Dr. Faiz, dalam hal ini saya rasa barangkali orang Malaysia agak kurang sikit tentang isu-isu yang melibatkan yang latest ni lah, tentang normalisasi. Yang champion adalah para pemimpin NGO, orang yang terlibat dalam kemasyarakatan, dan juga cakna sangat dengan isu Palestin. Apa seruan Dr. Faiz kepada rakan-rakan kita yang di luar sana yang mengikuti perbahasan kita pada hari ini tentang isu normalisasi Arab Israel ini? Seruan saya mudahlah, kita kembali menjenguk sejarah, kan? Apa yang berlaku, kan? Dia berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar yang dunia sedang bergerak. Yang bukan Islam, perlu diingati dekat Palestin juga ada mereka yang bukan Islam, macam orang Kristian, kan? Banyak Samaritan ke apa benda ke, kan? Ada yang berkolaborasi dengan Zionis, ada yang masih lagi melawan ISIS, kan? Yang melawan itulah yang menjadi daifnya, kan? Menjadi kesian kita tengok, kan? Begitu teruk dia ditindas. Jadi bagi saya lah, generasi muda seperti saya dan yang lebih muda daripada saya, kan, kalau kita hendak bergelar pemimpin, nak mewarisi negara ini, kepimpinan negara ini, perlulah sedikit sebanyak kita juga tahu asas sejarah. Bukan hanya bangsa kita, bukan hanya negara kita, tetapi juga adik-beradik kita yang lain dekat luar sana lah, kena yang seakidah dengan kita lah, kalau kita Muslim, kan. Dan untuk mereka warga negara Malaysia yang secara umumnya, kan, lihatlah perkara ini dari sudut kemanusiaan. Dan saya selalu juga berkata, kan, saya juga seru kepada para pejuang Palestin, tak kira NGO ke kerajaan ke orang perseorangan, supaya kita kena ramaikan lagi sahabat-sahabat seperjuangan untuk nak sama-sama berjuang ke arah Palestin ini, bukan hanya di kalangan Muslim. Kalau bolehlah, kalau ada event-event berkaitan dengan Palestin, kita cuba jemput sekali, kan. Kita punya sahabat kita daripada gereja, contohnya daripada apa-apa akidah lah, kan. Kan atas dasar kemanusiaan. Kan kita pun pernah juga sebenarnya, kalau kita tengok, kan, negara Malaysia pun pernah juga melahirkan simpati kita
kepada contoh Dalai Lama. Apabila dia terusir daripada Tibet, apabila Tibet telah dijajah oleh China, kan, Dalai Lama tu bukan seakidah dengan kita, tapi atas dasar kemanusiaan dan hak dia. Kan, hak dia dah lama kat sana, yang dicuri kan kita pun. Sama juga apa yang sekarang berlaku dekat Myanmar, kita menyatakan apa gesaan kita supaya demokrasi dikembalikan kepada rakyat, hak rakyat mereka. Kan, kalau dengan Myanmar pun kita boleh datang, apakah lagi dengan Palestin yang begitu lama isunya, begitu dekat dengan umat Islam khususnya, dan juga orang Kristian pun juga sebenarnya. Kan, yang ditindas pun ada juga orang Kristian. Kan, jadi kita bukan nak menyeru supaya anti semua Yahudi. Malah di kalangan Yahudi ini pun kita kena faham ada juga kelompok-kelompok kecil yang berhaluan kiri contohnya, dan juga macam kelompok ultra yang ortodoks, macam Naturi Karta contohnya, mereka memang anti-Zionis. Jadi golongan-golongan ini kita kena anggap sebagai sahabat juga, kan, dalam memperjuangkan agenda Palestin. Kita ajak semua masyarakat global antarabangsa sampai Ireland ke Brazil, ke Portugal, ke mana-mana pun kita ambil semua untuk kita nak lawan satu kuasa besar dunia yang sedang muncul ni. Dan memang kita melihat Israel ini dia nak menegakkan satu agenda yang pernah dibuat oleh Rom dulu, macam Pax Romana, lepas tu dia pergi ke Pax Americana, now Pax Judaica. Kan, dia nak, maksud itu bahasa Latin, maksudnya dia nak menjadi dunia global di mana di bawah satu pemerintahan, satu kerajaan, itu kerajaan bangsa dia. Kan, untuk menjajah manusia-manusia daripada keturunan yang lain. Itu masalah. Baik. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fauzi, terima kasih kepada Dr. Faiz di atas kupasan yang menarik untuk kita bincangkan, untuk kita kongsikan pada malam ini. Dan saya secara peribadi amat berbesar hati dapat berkenalan dengan Dr. Fauzi, dapat bersama Dr. Faiz di atas ilmu dan pengalaman yang dicurahkan. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, penutup dari kami, dari saya personally, isu Palestin adalah satu isu yang amat dekat dengan kita, adalah isu yang tidak boleh kita anggap dia bermusim, tidak boleh. Isu Palestin, selagi rakyat Palestin tidak merdeka, selagi Al-Quds itu tidak dibebaskan, selagi itulah ia menjadi isu terhadap kita selaku orang Islam. Dan sebagaimana telah dikupas oleh Dr. Fauzi, bagaimana tentang keterkaitan di antara Masjidil Haram dan juga di Mekah dan Madinah, dan juga di Baitul Muqaddas itu amat dekat dengan kita. Teruskan kawan-kawan sekalian dengan 3D yang mampu kita buat, demo, derma dan doa, jangan diabaikan. Dan wacana-wacana begini memang wajar diteruskan, wajar disemarakkan, agar concern kita, agar pengetahuan kita, keprihatinan kita terhadap isu rakyat Palestin sentiasa subur dan mekar, sehinggalah datang nanti orang yang benar-benar mampu memimpin dunia untuk membebaskan bumi Palestin itu sendiri. InsyaAllah kita doakan kehadiran para pemimpin yang mampu membawa kita untuk melihat kemerdekaan Baitul Muqaddas itu sendiri. Jadi akhirnya rakan-rakan sekalian, terima kasih kerana memberi peluang untuk saya dan panelis sekalian untuk berkongsi pandangan kita tentang isu normalisasi ini. Dan semua bersetuju normalisasi Arab Israel adalah sebuah pengkhianatan. Bukan sekadar pengkhianatan terhadap apa yang telah dilontarkan oleh Liga Arab pada tahun 60-an dahulu, tetapi ia juga pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestin sendiri yang berkorban jiwa, raga, nyawa mereka saban hari. Saya tidak faham bagaimana orang Arab sanggup untuk mengkhianati bangsa mereka sendiri dalam hal ini. Jadi secara akhirnya kita tamatkan majlis kita pada hari ini. Selamat meneruskan ibadah puasa. Semoga amalan kita pada tahun ini diterima Allah dan menjadi amalan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Terima kasih Dr. Fauzi sekali lagi. Terima kasih Dr. Faiz, terima kasih sekali lagi. Saya harap kita boleh bertemu lagi di medan ini, insya-Allah. Mungkin kita boleh WhatsApp sebenarnya kalau ada perbincangan yang boleh kita anukan, ya. Jadi rakan-rakan sekalian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.